Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini bersama saya, Muhammad Khairi bin Kamarudin. Kita akan membual ataupun menginterview seorang penyelidik berkaitan tentang Islamic Fintech. Apa itu Islamic Fintech? Kita pun jarang-jarang istilah baru tu. Okey, walaupun telah lama Fintech tu dah ada, tapi istilah baru jugalah. Ada yang tak tahu pun apa itu Islamic Fintech. Sebelum kita mulakan perbualan atau perbincangan tentang Islamic Fintech, izinkan saya untuk memperkenalkan panel saya pada hari ini, iaitu Puan Nur Afni Elias Farlina binti Rahim, berkelulusan Master in Economic and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bachelor of Economics dan Islamic Rival Knowledge and Heritage, Universiti Islam Antarabangsa, dan kini sedang menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah dalam Teknologi Management di UTM, Melaka. Kajian memang mengkhususkan tentang Islamic Fintech. Kini beliau menjabat sebagai jawatan sebagai pensyarah di School of Muamalat and Management, Kolej Pengajian Islam Johor Marsah, berpengalaman kerja sebagai pensyarah di Kolej Sri Ayu, dan pensyarah di School of Business and Management, International College of Yayasan Melaka, lecturer sebagai part-time lecturer, Center of Foundation Studies, University of Kertin, Malaysia, Research Assistant, Fakulti of Muamalat USIM Nilai. Tengok hebat kan kita punya panel hari ini. Bukan biasa-biasa tu. Ke soalan yang pertama. Puan Afni, boleh tak Puan Afni terangkan apa itu Islamic Fintech? Assalamualaikum Dr. Khairi. Terima kasih menjemput saya untuk perbincangan atau sharing lah. More like sharing sajalah perkara yang berkaitan asas dengan Islamic Fintech. So sebelum kita tahu tentang Islamic Fintech, kita kena tahu dulu Fintech tu apa. Sebab mengikut pengalaman saya, kalau kita tanya orang tahu tak Fintech, orang tak tahu. Tapi bila kita sebut pakai GrabPay tak atau pakai Touch 'n Go wallet ke tak, pakai. Kat situ istilah tu macam jarang didengari walaupun dah lama. Tapi orang guna. So Fintech tu sebenarnya adalah gabungan daripada perkataan Financial and Technology. So dipendekkan jadi Fintech. So Fintech ataupun financial technology ni kita tahulah asalnya kita ada ATM, ada credit card, ada mobile banking. Itu adalah revolusi dalam financial technology. But then Fintech yang kita cakap sekarang ni adalah berkaitan dengan disruptive technology. So disruptive technology ni dia adalah teknologi yang senang cerita dalam bahasa Melayu ni dia mengganggu teknologi yang sedia ada. Jadi bahasa yang mudahnya kita tak perlu lagi pergi ke bank ataupun bahasa orang putihnya we no longer use brick and mortar bank lagi dah. Kita ada digital bank. So sekarang kita guna financial technology tu daripada laptop kita ataupun daripada handphone kita je. So kita tahu Fintech tu dia adalah teknologi dalam industri kewangan ataupun perbankan yang mana kita guna kita mungkin tak perlu lagi menggunakan traditional bank lagi dah. Kita pergi ke Islamic Fintech. So basically Islamic Fintech ni dia produk Fintech atau servis Fintech tapi mesti tidak ada unsur maghrib, maisir, gharar, riba. Sama macam finance and Islamic finance, Fintech and Islamic Fintech.
Kalau kita tengok fintech ada definisi khas daripada Basel III. Tapi kalau Islamic fintech kita ada banyak definisi daripada penyelidik terkemuka lah. Okey, cuma yang paling diterima daripada definisi daripada IFN, okey, iaitu daripada Rick Money. First, Islamic fintech dia ada 3 ciri. Satu, must be fintech service. Yang kedua, dia fintech service tu mesti offer syariah service. Okay, yang ketiga, dah ada established company ataupun MVP, minimum viable product. MVP tu senang cerita produk fintech tu, Islamic fintech tu dah boleh dipasarkan kepada pengguna dan boleh dapat feedback. Okay, jadi senang cerita kita ada fintech, kita ada Islamic fintech. Okay, kalau ada report mengatakan Islamic fintech is part of fintech dan ada review daripada artikel lain, dia mengasingkan fintech dan Islamic fintech, macam mana orang mengasingkan Islamic finance dengan finance tu sendiri. Okay, jadi Islamic fintech ni kita ada banyak jenis lah. Kita ada banyak jenis servisnya. Kita ada P2P. P2P tu peer-to-peer lah selalunya, bagaimana kita transfer duit macam biasalah. Okay, kita ada crowdfunding, kita ada robo-advisor macam Wahid Invest. Lepas tu kita ada Insurtech. Tapi produk fintech dan Islamic fintech yang paling terbesar setakat ni adalah P2P. Okay, contohnya macam apa macam Halal Pay ke. Okay, kita ada dekat Malaysia, kita ada jumlahnya makin bertambah. Okay, dan Islamic fintech di dunia belum satu report dia mengatakan dah lebih daripada 100. Ada report daripada Thomson Reuters dalam 2019, okay, mengatakan Islamic fintech kat dunia baru 93 dan Islamic fintech yang paling terbesar dekat dunia ni masih dikuasai Indonesia lah. Okay, so itu adalah ciri-ciri asas tentang Islamic fintech. Okey, satu penjelasan yang sangat tuntas daripada Puan Afni. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, bagi pandangan Puan Afni, mengapa Islamic finance ataupun Islamic banking perlu menawarkan Islamic fintech? Okey, kenapa sektor Islamic finance ni dia perlu menawarkan Islamic fintech? Okey, macam saya cakap tadi, Islamic fintech ni dia disruptive teknologi. Dia dah senang cerita dia menggantikan traditional finance and banking sektor yang sedia ada. Jadi kesan dia tu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okey, kita tengok daripada perspektif yang berbeza dalam hal ni. Okey, pertamanya kewujudan Islamic fintech ni dia widen and broaden the sector of Islamic fintech tu sendiri. Dia membesarkan sektor Islamic fintech. Okey, sebab apa? Customer dan consumer, banking consumer, dia ada lebih banyak pilihan, lebih banyak choice untuk dia guna Islamic financial service. Okey, jadi benda ni membuatkan consumer lebih banyak pilihan. Okey, bila dia lebih banyak pilihan dan dia memberi juga kelebihan kepada digital native consumer. Senang cerita millennials lah, yang mana generasi baru ni dia gunakan teknologi untuk almost everything. Okay, jadi dalam kes Islamic fintech ni saya ada jumpa satu artikel daripada tak ingatlah daripada mana, tapi dia kata digital native consumer tak berminat sangat dengan human interaction. Jadi mereka lebih suka berinteraksi dengan teknologi untuk menyelesaikan segala masalah kewangan dan daily life juga
Okey, jadi bila perkara ni membuatkan sektor Islamic Finance tu berkembang dengan sendirinya. Okey, kita ada macam tadi saya bagi tahu jenis-jenis Islamic Fintech tu ada banyak, P2P, okey, kemudian crowdfunding, kemudian kita ada wakaf, lagi kita ada lagi apa ya, untuk capital, untuk SME. Jadi perkara ni membuatkan consumer lebih banyak pilihan dan membesarkan sektor Islamic Finance tu sendiri. Okey, yang nombor dua, kita cakap dari sudut traditional Islamic Finance sector. Okey, traditional maksudnya brick and mortar lah. Jadi kewujudan Islamic Fintech ni membuatkan sektor Islamic Finance tu lebih kompetitif. Sebab sekarang consumer dah ada choice yang lain. Okey, jadi consumer ataupun SME ni dia kemungkinan akan beralih kepada less strict produk. Okey, contohnya kalau consumer tu daripada SME ataupun micro entrepreneur. Jadi ada kajian mengatakan untuk memohon kepada traditional Islamic Finance capital ni perlu melalui banyak sangat paperwork. Okey, jadi lebih strict. Jadi dengan ada Islamic Fintech ni lebih mudah. Okey, that's why kita ada banyak sangat micro loans, okey, yang ditawarkan dalam fintech. Okey, kemudian disebabkan itu juga kemungkinan besar traditional Islamic Finance ni dia akan mengalami penyusutan dalam consumer dan customer dia. Okey, lagi-lagi yang tadi saya bagi tahu yang digital native tu, okey, iaitu golongan muda yang memang very highly depend on technology, okey, to run their daily life. Okey, so namun begitu kita tengok poin yang ketiga juga, okey, kehadiran Islamic Fintech ni bukanlah benda yang negatif untuk satu pihak. Jadi pada 2016, okey, ada 6 bank Islam di Malaysia yang telah disatukan dalam satu produk iaitu IAP, Investment Account Platform. Okey, jadi BIMB, Bank Muamalat, Afin Islamic, Maybank Islamic, Bank Kerjasama Rakyat dan BSN. Diorang 6 bank ni dia telah ada satu platform IAP untuk SME apply. Okey, yang mana geran yang ditawarkan melebihi 150 juta. So ini adalah salah satu bagaimana sektor kewangan Islam ni dia bergerak seiring dengan teknologi dan Islamic Fintech tu sendiri. Okey, jadi dalam hal ni consumer mendapat manfaat kerana lebih banyak pilihan, micro entrepreneur dan juga SME pun mempunyai lebih banyak pilihan dan sektor kewangan pun bergerak seiring juga dengan teknologi. Okey, jadi bukanlah satu perkembangan yang memberi kesan negatif tapi lebih kepada win-win situation sebenarnya. Okey, macam saya cakap tadi, Islamic Fintech dia dah membesarkan lagi sektor kewangan Islam tu. Okey, jadi kat sini consumer lebih sedar bahawasanya produk kewangan Islam tu bukan hanya terhad kepada bank Islam tradisional semata-mata. In fact, Islamic Fintech pun ada keluarkan banyak produk kewangan Islam yang mana lebih banyak pilihan, okey, tertakluk dan juga kata orang lebih senang. Yang mana contohnya macam Wahid Invest lah, okey. Jadi macam Wahid Invest tu consumer boleh melabur
mengikut risiko dan preference masing-masing. Okey, kalau macam gold, hello gold. Okey, sekarang kalau dulu kita nak beli emas, kita beli emas ada orang perantaraan, tapi kalau dengan hello gold kita tak payah lagi orang perantaraan. Dan semua produk Islamic fintech ni dia melalui proses yang sama macam produk kewangan Islam yang lain. Cumanya setakat ini produk Islamic fintech dia tidak tertakluk kepada regulatory framework macam produk-produk kewangan Islam yang tradisional. Mereka perlu melalui kita panggil tu fintech regulatory sandbox. Okay, but sekarang ni kita tengok produk Islamic fintech ni banyak bergerak seiring dengan perkembangan Islamic finance tu sendiri. Okay, jadi lagi satu poin terakhirnya, okay, bila Dr. Hairi tanya kenapa produk Islamic finance kena offer produk Islamic fintech ni, kita kena faham juga yang sekarang ni kita negara Malaysia ni dalam rancangan Malaysia ke-11 kita ada salah satu aim iaitu Islamic Digital Economy. Okey, yang mana Malaysia ada satu organisasi Malaysia Digital Economic Corporation yang ditubuhkan untuk enhance Islamic Digital Economy ni. So Islamic fintech ni menyemarakkan lagi Islamic Digital Economy kat Malaysia sebab melalui GDP Malaysia ni kita dapat lihat juga digital economy ni contribute quite a lot dalam GDP Malaysia. So macam yang saya cakap tadi, bila kehadiran Islamic fintech ni memberi manfaat kepada seluruh stakeholder. Kebetulan pula Malaysia adalah champion lah senang cerita dalam Islamic finance. Okey, dalam report Thomson Reuters pun boleh dikatakan tiap-tiap tahun Malaysia mendapat tempat pertama dari sudut governance dan juga comprehensive framework dalam Islamic finance. Jadi dengan kehadiran Islamic fintech tu kita menyemarakkan lagi sektor Islamic finance tu sendiri. Okey, saya rasa saya boleh conclude lah yang keempat-empat poin tu adalah sebab kenapa kesan kepada Islamic finance, Islamic fintech kepada Islamic finance tu besar dan juga kenapa Islamic finance digalakkan untuk tawarkan produk-produk Islamic fintech. Puan Afni, saya ada timbul satu soalan. Bagaimana Islamic Islamic fintech ni boleh dikatakan sebagai produk yang syariah compliant ataupun patuh syariah? Okey, macam ni. Selalunya, disebabkan Islamic fintech produk ni dia kebanyakannya self proclaim lagi. Masih di peringkat bayi, infancy stage. So, regulatory framework untuk produk-produk Islamic fintech masih lagi kata orang hanya di bawah pengawasan audit patuh syariah ataupun badan-badan berautoriti. Okey, jadi cumanya kat Malaysia ni adalah antara negara yang ada regulatory framework untuk fintech service. Kalau nak kata macam mana nak tahu Islamic fintech tu Islamic? Okey, selalunya kalau Dr. Hadi tengoklah dekat dia punya polisi ke apa, dia akan letak disclaimer. Contohnya macam satu produk ni, dia claim dia Islamic fintech sebab dia diaudit tiap-tiap bulan oleh Badan Patuh Syariah. Okey, ada satu Islamic fintech service ni dia letakkan sijil atau sertifikat yang dari otoriti Majlis Agama Islam di negara masing-masing. Okey, setakat ni kalau Dr. Hadi tanya tentang regulatory framework untuk Islamic fintech tu, kita boleh katakan
masih dalam early stages lagi, okay, belum matang. Jadi sebab tu masa tadi saya cakap ada tiga ciri bagaimana Islamic Fintech tu kita boleh katakan Islamic Fintech. First, dia must be Fintech company lah. Okay, yang kedua, dia mesti tak ada unsur-unsur riba, maisir atau gharar. Okay, yang ketiga, dia dah melalui proses product development yang mana dekat situ je ada kekaburan sedikit lah, yang mana product development itu dah boleh dijual kepada consumer dan boleh dapat feedback. Okay, jadi kalau Dr. Hairi minta satu framework macam untuk undang-undang buat masa ni belum lagi ada. Okay, sebab setiap negara tu mereka punya regulatory framework untuk Islamic Fintech tu berbeza. Okay, jadi kalau Dr. Hari tengok dekat mereka punya laman web pun ada Islamic Fintech yang self-proclaim. Okay, maksudnya mereka sendiri yang bagi tahu. Ada setengah Islamic Fintech produk tu dia letak sertifikat tentang audit servis yang dilakukan. Okay, daripada badan-badan syariah berautoriti. Yang ketiga ada daripada Majlis Mufti. Ada juga yang dia letakkan transparent report, bagaimana pendapatan daripada fintech tu dihalakan. Ni selalunya terjadi dalam crowdfunding punya Islamic Fintech lah. Okay, sebab mereka ada untuk mereka digelar sebagai Islamic Fintech, mereka kena lalui proses audit yang mana mereka kena bagi tahu dekat dalam laman web dan juga dekat dalam apps tu kat mana duit-duit tu semua disalurkan. Okay, jadi boleh dikatakan masih dalam peringkat yang masih barulah untuk Islamic Fintech tu. Okay. Okey, baik. Satu penjelasan yang hebat. Ini bersedia untuk PhD ni. Okey. Oh, terima kasih. Boleh lulus lah ni. Okey, so kita pergi ke soalan yang terakhir. Okey, apakah yang Puan Afni dapat simpulkan tentang Islamic Fintech khususnya di Malaysia? Okey, khususnya di Malaysia, kita Islamic Fintech makin berkembang. Okey, saya dapat simpulkan Islamic Fintech ni makin berkembang. Okey, kalau awal-awal masa saya buat PhD, saya tengok dalam 7 ke 8 service provider je. Itu pun tumpang service provider dari negara lain. Which is maksud saya Islamic Fintech tu bertapak di Malaysia yang mana origin currency of origin dia daripada negara luar. Tapi sekarang Malaysia bila saya kumpulkan data dia dah makin banyak lah, dah makin banyak. Sekarang ni saya boleh katakan ada 17 ke 18. Okey, masih lagi kecil. Okey, nak dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia dah memang banyak. Okey, mereka tu tahap untuk berkorban pun dah ada Islamic Fintech service juga. Okey, jadi cumanya kita beruntung, Malaysia beruntung sebab kita ada sokongan daripada kerajaan Malaysia. First, kita ada regulatory sandbox tu untuk fintech service. Kita dah ada polisi daripada Bank Negara Malaysia. Yang keduanya, kita ada sokongan daripada kerajaan dalam organisasi yang saya sebut tadi, iaitu Malaysia Digital Economic Corporation, yang mana dia memang strengthen the Islamic digital economy itu sendiri. Okey, jadi mana-mana entrepreneur ataupun entrepreneur yang memang berminat dalam offering dalam bahasa Melayu apa ya? Dalam berminat untuk menawarkan produk fintech dan Islamic Fintech ni amat digalakkan. Sebab kita ada banyak lagi untapped potential market. Okay, kita ada banyak lagi business ideas. Cumanya kita perlukan sokongan, okay, daripada banyak pihak. Contohnya daripada consumer sendirilah. Okay, jadi persepsi fintech ni tak bagus ke apa semua tu, itu adalah
perkara yang perlu apa kata orang dititik beratkan, bahawasanya sama je produk Islamic Fintech dengan Fintech ni. Okey, itu satu. Yang kedua, penggalakan SME untuk menggunakan Fintech. Okey, jadi sekarang SME dah mula sedar ada produk-produk Islamic Fintech yang boleh menawarkan fund khas untuk mereka memulakan perniagaan, dan juga dalam sektor kewangan Islam tu sendiri, yang mana mereka sama-sama bergerak seiring juga untuk embrace the change dalam teknologi in financial sector ni. Satu kesimpulan yang baik daripada Puan Afni. Okey, saya rasa itu sahaja untuk sesi perkongsian kita pada hari ini. Okey, sama-sama saya memohon penonton-penonton semua untuk mendoakan untuk Puan Afni dipermudahkan urusan PhD beliau. Terima kasih. Okay. So, saya terima kasih saya ucapkan kepada Puan Afni kerana sudi untuk berkongsi. Dan kita akhiri perbincangan kita ataupun perbualan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.